salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Saya ucapkan kepada para wanita, para tanju, para taucing dan rakan-rakan yang disayangi. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Barulah saya berpeluang berbuat sikit perkongsian bersama rakan-rakan sekalian. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di video yang kedua, iaitu tajuknya pemupukan sifat empati. Apa yang dimaksudkan dengan empati? Empati bermaksud keupayaan menyelami, menghargai dan memahami emosi, perasaan dan kesusahan yang dihadapi oleh seseorang. Dalam bahasa Cina, empati bermaksud 同理心、换位思考、将心比心. Maksudnya dalam bahasa Melayu, berdiri di atas kaki orang lain. Itu dimaksudkan dengan empati. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, empati memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Tak kira kita berada di mana, tanpa sifat empati, tanpa amalan sifat empati, maka berlakulah banyak perkara-perkara yang menyedihkan, termasuklah pembunuhan, perceraian, pergaduhan dan juga konflik-konflik yang telah menjejaskan keharmonian sesebuah keluarga, sesebuah masyarakat dan sesebuah negara. Hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini buat sikit perkongsian dengan rakan-rakan. Dan perkongsian yang pertama ialah cerita tentang sepasang suami isteri. Marilah kita renungi ceritanya. Cerita ini cerita benar. Sepasang suami isteri telah adakan satu perbualan serumah. Pada suatu hari, seorang Chen Xian balik ke rumah. Waktu itu sudah senja dan dalam keadaan yang penat dia masuk rumah. Bininya pun berkata, "Hai abang, apa kata esok ialah hari Ahad. Kita balik kampung untuk melihat menjarahi nenek, iaitu ibu mertua." Suaminya dengan suara yang acuh tak acuh jawabnya, "Tengoklah nanti macam mana." Saudari-saudari saya sekalian, oleh kerana hanya perkataan yang mudah itu, yang acuh tak acuh, telah meletup satu konflik yang besar dalam keluarga itu. Saudara-saudari sekalian, cuba bayangkan, mengapa perkara itu boleh meletup? Sebenarnya, balik kampung melihat mak mertua, itu melihat ibu, ialah satu perkara yang murni. Tetapi telah meletup dan wujud pergaduhan. Kerana bini berpendapat bahawa suami tidak prihatin dan suami jawab acuh tak acuh. Rakan-rakan saya sekalian, kita renungi sejenak cerita benar tersebut. Sebenarnya, sekiranya bini pada hari itu mengamalkan sifat empati, 同理心, maka
Perkara yang murni itu, iaitu balik kampung, dia akan menjadi satu perkara yang menggembirakan. Dan kita lihat dari sudut, maksudnya bini tidak berdiri di atas kaki seorang suami, yang mana menjadi sukarelawan dan benar-benar bekerja amal di luar dari rumah sepanjang hari. Dan kebetulan hari itu suami balik dalam keadaan yang sakit dan penat, maka dia keluar gunakan percakapan yang kurang sopan atau kurang manis atau kurang sesuai. Di sini kita nampak betapa pentingnya berdiri di atas kaki seseorang itu. Okey, baiklah, kita balik kepada cerita benar yang kedua, semangkuk mi. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, perkara ini berlaku di mana pada suatu waktu senja, seorang anak perempuan jumpa dengan maknya. Mak, boleh tak mak masak semangkuk mi untuk saya? Ketika itu, maknya marah terus. Kenapa perkara ini berlaku? Anak perempuan ingin meminta mak masak semangkuk mi. Kenapa telah berlaku pergaduhan dan meletup kemarahan seorang ibu? Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, pemuda-pemudi, sekiranya pemuda-pemudi ialah memainkan peranan watak anak perempuan, apa tindakan akan saudara buat? Rupa-rupanya cerita semangkuk mi telah meletup dan akhirnya ibu dengan anak telah memeluk dan menangis kerana sangat sesal, kerana telah marah, dan dua-dua, bahasa Cina cakap yang bai ci sang, tak ada orang menang. Jadi kita nampak ibu ni sangat penat kerana sepanjang hari menjaga mak yang telah lumpuh, iaitu tidak boleh berjalan dan duduk di atas kerusi roda. Maka sepanjang hari buat kerja rumah, cuci baju, memandikan ibu, memang sudah cukup penat. Apabila anak perempuannya minta beliau masak semangkuk mi, maka dia sangat marah. Selepas kes itu berlaku, ibu dan juga anak perempuan itu sangat menyesal, kerana di pihak ibu fikir balik, kalau hari itu saya gunakan sifat empati, saya boleh tenangkan emosi, saya boleh berdiri di atas kaki anak saya, dan anak perempuan berfikir kalau saya boleh berdiri di atas kaki ibu, maka tidak berlaku krisis. Sebab anak perempuan sudah lama belajar di luar dari rumah, dia memang manja sikit, kan? Nak rindukan makanan ibu. Ibu pula sudah sangat penat. Tapi jika hari itu mereka gunakan amal dan sifat empati, maka sebelum membuat sesuatu permintaan, mungkin anak perempuan itu boleh fikir sejenak, mungkin minta hadiah lain, atau mungkin dia boleh minta, tanya ibunya, ibu, bolehkah saya masak untuk ibu? Kerana ibu sudah penat, ibu belum makan malam. Jadi di sini Hosea pula terpulanglah perkara ini. Bias pemuda-pemudi fikirkan, sekiranya ini perkara yang berlaku atau perkara yang lebih kurang sama telah berlaku dalam kehidupan seharian, adakah kita boleh amalkan sifat empati untuk mengeratkan lagi hubungan keharmonian dalam sesebuah keluarga dan kehidupan kita lebih bahagia?
Sebab setiap hari kita menghadapi 1000 macam masalah, soalan, dugaan, ujian. Dan semua itu tidak ada rehearsal. 没有彩排. Kita tak ada mungkin buat persediaan. Maka kita perlulah 下功夫, 学到路上 hari-hari kita mesti betul-betul amalkan nilai-nilai tahu dalam kehidupan sehari. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, seterusnya Coach ingin buat perkongsian bersama rakan-rakan tentang seorang anak yang sakit. Seorang guru menghadapi masalah anaknya sakit. Maka guru itu meminta kebenaran seorang ketua jabatan, iaitu guru besar, supaya memberi laluan kepada beliau untuk balik awal ke rumah, untuk menjaga anaknya yang masih kecil dan sakit. Atas budi bicara guru besar yang sentiasa amalkan sifat empati dan berdiri di atas kaki guru tersebut, maka dengan relanya dia meminta guru itu balik cepat ke rumah untuk menjaga anak yang sakit itu. Dan jangan risau kerana tugasan-tugasan guru itu akan dialihkan oleh guru besar kepada rakan-rakan sejawat yang lain. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, perkara yang sekecil ini kita nampaknya mudah, tetapi impaknya memang besar. Kerana guru yang berhadapan dengan guru besar yang sentiasa mengamalkan nilai-nilai ini dan ajaran tahu, maka guru ini akan lahir rasa terharu dan beliau akan lagi bersungguh-sungguh dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya, dan impaknya ialah kepada anak murid kita nanti yang merupakan pemimpin masa depan negara. Jadi, amalan nilai atau sifat empati ini memang sangat-sangat penting dalam masyarakat kita, tak kira tempat di mana, termasuk di sesuatu organisasi atau sekolah. Kerana sekolah yang menjalankan mengamalkan nilai-nilai yang mulia ini akan menjadi seolah-olah satu minit yang menjadi satu tarikan kepada masyarakat, kepada ramai ibu bapa untuk memilih sekolah tersebut, kerana mereka menaruh harapan dan keyakinan yang tinggi bahawa sekolah yang mengamalkan nilai begitu oleh pemimpin, oleh guru-gurunya pasti akan berjaya melahirkan insan yang disegani. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, balik kepada cerita guru tadi, maka teringatlah Coach kepada sebuah cerita tentang sepasang kasusukan. Seorang cikgu yang namanya Amin. Amin guru kelas dalam sebuah kelas dan beliau seorang guru yang bertanggungjawab. Amin mendapati ada seorang murid namanya Along. Dalam kelas itu, Along setiap hari tidak memakai kasut sukan, apalagi baju sukan. Maka Cikgu Amin setiap hari akan menegur Along. Kenapa Along? Asyik lupa beritahu ibu. Kenapa Along tak beri kerjasama? Kenapa Along tidak mematuhi peraturan-peraturan sekolah? Kenapa Along tidak memakai kasut sukan semasa ada kelas pendidikan jasmani? Oleh kerana sudah banyak hari Cikgu Amin memberi teguran-teguran kepada Cik Along, maka telah berlakulah cerita seterusnya. Pada keesokan hari, bila Cikgu Amin masuk ke kelas, Cik Amin terkejut kerana tempat duduk anak murid Along kosong. Cik Amin tertanya-tanya, apa telah berlaku kepada Along? Kenapa Along tidak datang ke sekolah? Maka selepas waktu sekolah,
Cikgu Amin terus memecut motosikalnya pergi ke lokasi tempat tinggal Along untuk mencari Along, untuk memantau, untuk melihat apa telah berlaku pada anak muridnya. Apabila sampai ke tempat tinggal Along, barulah Cikgu Amin sedang memahami kenapa Along ni selama ini tidak memakai kasut sukan, tidak memakai baju sukan. Rupa-rupanya Along dari keluarga yang sangat miskin. Ketika itu Amin tengah memetik cili, membantu jirannya memetik cili untuk mencari sedikit wang untuk meringankan beban ibunya. Betapa baiknya, ketimbang rasanya seorang anak terhadap susah payah ibunya. Ketika itulah Cikgu Amin sangat sesal. Air mata melilir dari matanya. Anak murid Cik Amin, Alonglah yang telah menyedarkan Cikgu Amin bahawa selama ini apa dosa kesalahan yang telah Cikgu Amin jalankan. Maka cerita Cik Amin ini telah sedarkan juga Khusyuk juga telah menjadi guru melebihi 20 tahun. Nah, masa itulah Khusyuk baru faham rupa-rupanya apa itu pendidikan. Rupa-rupanya pendidikan bukan setakat mencurahkan ilmu, memberi banyak buku latihan kepada anak murid. Tidak. Sebenarnya pendidikan dalam erti kata yang sebenarnya ialah membangunkan hati nurani anak murid kita. Membangunkan hati nurani anak murid kita. 启发他的良心、良能、他的智慧。Cikgu Amin dan juga Khusyuk memang sangat sesal. Sehingga hari ini barulah Khusyuk tahu melebihi 20 tahun mengajar anak murid, tetapi kita belum atau setakat mana kita telah membangunkan hati nurani anak murid kita. Atau kita hanya sia-siakan selama 20 lebih tahun berada di jawatan ini, berada di pentas ini yang sebenarnya memang sangat baik, di mana kita banyak berpeluang untuk mengumpul pahala melalui jawatan yang digelar sebagai guru. Sekiranya kita dapat berdiri di atas kaki murid itu, berdiri di atas kaki murid, dan kita memahami masalah-masalah dan apa yang diperlukan oleh anak murid kita. Cari punca masalahnya. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, balik kepada cerita kasut tadi, Cikgu Amin sangat sesal. Kenapa selama ini beliau marah muridnya, marah Along, tetapi tanpa mencari punca masalahnya dan tanpa mengamalkan sifat empati, iaitu berdiri di atas kakinya dan fikirkan apa masalahnya. Masa itulah Cikgu Amin terus memecut motosikalnya ke bandar. Beliau membeli sepasang baju sukan dan sepasang kasut sukan untuk anak muridnya Along. Anak muridnya Along yang dapat kasihan sejati daripada cikgu yang namanya Amin. Anak murid Along ingat selama-lamanya. Sehingga hari ini Cik Amin maklumkan kepada kita bahawa Along sentiasa mengenal jasa guru kerana dia terharu atas kasih sayang, keprihatinan yang ditunjukkan oleh Cik Amin
maka Cik Along telah belajar bersungguh-sungguh dan sehingga hari ini Encik Along dia sudah besar. Anak murid Along telah besar menjadi Encik Along dan Encik Along telah memiliki sebuah kedai kasut. Dan setiap tahun sempena Hari Guru, Encik Amin tentu akan terjumpa sepasang kasut baharu di atas meja gurunya. Itu sebagai tanda penghargaan dan terima kasih daripada anak murid Along kepada gurunya yang telah membimbing dan memberi pendidikan yang terbaik kepada Along. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, kita balik kepada ajaran Tao. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢上天的慈悲，天恩师的师尊师母的大的terima kasih kepada semua panitia pengurus wihara Tanju dan juga前人pengorbanan mereka, kasih sayang mereka lah yang telah memberikan peluang kepada kita untuk menganut Tao dan mengikuti haluan jalan yang betul, dan sehingga hari ini kita dapat mengikuti pengajaran Tao, iaitu kita cari balik kepada hati nurani kita, cari balik kepada apa yang kita buat betul atau salah. Dan Tuhan memang ada kepada semua orang, tak kira kaya atau miskin, bodoh atau cantik, kacak atau biasa, berpelajaran atau tidak berpelajaran, tetapi semua orang sama. Semua orang punya zizin sama. Memang adil. Dan kita bekerja aman, kita bekerja yang baik, tidak semestinya gunakan wang. Dengan senyuman yang manis, dengan kata-kata yang sihat, kata-kata yang sopan, ya, kita juga boleh membuat banyak kerja amal. Seperti yang dikatakan oleh Chen Wei Chen, sansi, kewangan, dan juga bicara dan juga tenaga. Dari segi kita melayan umat Tao, kita menyerahkan tuala, ambil air, semua itu juga termasuk dalam kerja amal. Dan Tuhan tidak meminta apa-apa daripada umatnya atau kita semua, tetapi Tuhan minta ialah keikhlasan hati kita, keikhlasan hati nurani kita, kejujuran kita, kesedaran kita, dan sentiasa kita buat pembetulan penambahbaikan daripada kesilapan-kesilapan yang kita telah lakukan. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, bila Hoshi ceritakan tentang ajaran Tao, maka kita terfikirlah contoh Sijun Shimu dalam bersusah payah masa melaksanakan Tao. Memang pernah satu kali Sijun Shimu ingin melaksanakan Tao di sebuah wihara, iaitu wihara keluarga Jiating Fotang. Ketika ingin melaksanakan Tao, Sijun Shimu telah melalui liku-liku jalan yang susah dan jauh. Ketika itu, bila sampai dekat rumah Jiating Fotang, bila semua mendapati masa itu ialah tengah hari, iaitu setiap keluarga akan menikmati tengah hari, maka semua juga mengamalkan sifat empati dalam kehidupan sehariannya. Setiap masa semua berfikir masa ini mereka tengah makan, mereka pun bukan ada banyak makanan, mereka pun hidup sederhana atau mungkin keluarga itu pun miskin. Jika kita terus masuk ke rumah itu, maka akan menyusahkan keluarga itu.
Kerana mereka akan bersusah payah untuk sediakan makanan. Dan mereka mungkin tak cukup makanan. Tapi oleh kerana ingin melayan kita, kemungkinan besar mereka tak ada makanan. Maka atas empati semua ambil keputusan menikmati makanan di luar, iaitu hanya makan bubur dengan kicap atau yang kita katakan sencai. Nampak? 是尊师母前人巴利达我们的前贤，我们的前辈 telah mengutamakan kepentingan orang lain. Setiap saat memikirkan masalah umat tahu, masalah cincin, masalah taucin, masalah rakan-rakan yang belum menganut tahu, yang belum memohon tahu. Setiap saat itu yang mereka fikirkan. Dan mereka tak pernah fikir keselesaan diri, kepentingan diri, keluarga diri, kekayaan diri. Tidak. Mereka sanggup meluangkan semua masa, meninggalkan keluarga dan juga harta benda, semata-mata untuk memastikan ajaran Tao dapat disebarkan kepada semua umat yang ada jodoh dengan Tao. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, itulah kepentingan amalan-amalan sifat empati yang telah menyebabkan Tao dapat disebarkan dengan luas kerana sikap dan contoh yang telah ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin kita, oleh pandita kita, oleh pengurus wihara, oleh penceramah-penceramah, oleh cenderan. Semua. Kerana tahu tak ada mana, tak ada bentuk, tak boleh cakap. Dan kitalah yang mewakili Tao untuk mengiklankan Tao, mempromosikan Tao dan memaklumkan kelebihan Tao kepada orang di sekitar kita. Sama ada sanak saudara, orang yang dikenali atau orang yang tidak dikenali. Okay. Baik, rakan-rakan yang saya sekalian, maka itu sedikit sebanyak perkongsian Hoshe berkenaan dengan kepentingan peranan yang telah dimainkan oleh sifat empati setiap masa. Okay. Dan seterusnya Hoshe akan berkongsi sedikit tentang cara memupuk sifat empati. Cara memupuk sifat empati dalam sanubari Hoshe dan juga kita semua. Okay. Dan kita lihat sebenarnya ada perkataan kita pernah dengar ialah susah, cipu. Ada perkataan Cina cakap cipu ialah cipu. Sebenarnya ramai orang yang berpengalaman sudah mengingatkan kita. Bagaimana kita nak mendidik anak supaya menjadi insan yang baik? Tidak lain, tidak bukan melalui cipu. Susah. Kita perlu beri peluang kepada anak-anak untuk merasai apa itu susah. Dengan susah-susah, kesusahan, liku-liku dihadapi, maka dia akan timbul apa kata sifat apa itu hati nurani akan muncul, akan dibangunkan. Bagi orang yang sentiasa senang, kemungkinan besar akan terlupa cuci tersing, asal hati nurani, mungkin akan terlupa ajaran Tao bila sudah senang nanti. Tetapi kesusahan boleh membantu kita memupuk sifat empati dalam kehidupan seharian kita. Baik, kita balik kepada contoh-contoh yang kita nampak lihat ialah sifat empati ini dapat dipupuk dengan kita menggalami. Kita sendiri merasa, kita sendiri menggalami
perkara-perkara itu, maka kita akan dapat otomatik secara tidak langsung dapatlah terpupuk amalan-amalan empati. Contoh, kita tengok pada keluarga. Sepasang suami isteri setiap hari bergaduh kerana suami tak menghargai, tak berdiri di atas kaki bini dia sebagai seorang suri rumah. Suami balik rumah, ini contoh contoh. Saya bukan cakap semua cincin, semua lelaki, semua cinta ada perbuatan begitu itu contoh contoh. Suami yang balik daripada kerja, lepas mandi duduk di depan televisyen main game, menonton televisyen. Bininya buat daripada pagi sampai malam, jaga baby, jaga bayi, jaga anak, uruskan kerja-kerja rumah tangga, memasak, semua sekali. Pun tak ada masa untuk sikat rambut, untuk berpakaian kemas. Kadang-kadang sehingga tahap itu. Dan makan pun tak seberapa selera kerana kesibukan. Ada pula kena hantar anak ke sekolah, ke pusat-pusat belajar kemahiran-kemahiran tertentu. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, oleh kerana lelaki suami itu tidak bertimbang rasa, tidak menghargai dan tidak berdiri di atas kaki bininya, tidak memahami emosi perasaan, kesusahan, kepenatan yang dilalui oleh bininya, maka suami itu tidak mempedulikan dan tidak mengulurkan tangan untuk meringankan beban seorang ibu, seorang bini yang telah menjalankan tugas penuh tanggungjawab, sepenuh hati untuk membentuk keluarga yang bahagia ini. Maka pada suatu hari, bini pun berkata, sekiranya suaminya tak puas hati, takut, biar kita cakap dengan suami dia, biar kita ubah watak, biar bini pergi kerja, suami pula duduk di rumah. Cuba 1 hari cukup, tak perlu lama, 1 hari. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, pada pendapat Husya perkara ini, Husya rasa banyak berlaku dalam keluarga, di persekitaran kita. Memang banyak berlaku isu-isu sedemikian. Maka bila suami itu diberi peluang untuk merasai apakah kepenatan kesusahan yang dihadapi oleh bininya sepanjang hari di rumah, maka suami itu tumbang hari itu, surrender, angkat bendera putih. Suami itu berkata, dia memang tak sanggup untuk buat kerja-kerja seperti itu. Maka sejak hari itu, suami itu betul-betul memahami kesusahan seorang bini dan juga pengorbanan sepenuh hati daripada bininya. Maka dia telah dapat berdiri di atas kaki bininya, panwei sikap, jangan pising. Oleh kerana suami telah memahami pengorbanan seorang bini, maka sejak hari itu suami itu telah berubah. Setiap hari balik dari kerja, suami itu lepas mandi, dia bantu bininya jaga anak, menemani anak, supaya bini boleh uruskan kerja yang belum siap, boleh mandi, boleh makan, ada ruang masa untuk makan. Maka keluarga yang bahagia telah wujud kerana adanya amalan empati, amalan nilai-nilai mulia, adanya amalan-amalan ajaran Tao yang telah diamalkan. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, begitulah kepentingan empati dan khidmat kita. Maka kita juga sebagai
vihara, pengurus vihara, kita sebagai umat tahu, kita perlu banyak menyertai banyak program untuk memupuk sifat empati. Contohnya, kita ada aktiviti di Butterworth, iaitu Pesaria Juangcai. So, dengan banyak menyertai aktiviti-aktiviti itu, maka dapat terpupuk sifat empati dalam sanubari kita. Kerana melalui aktiviti-aktiviti di Botang atau di Pesaria, dia memerlukan semua AJK, semua ahli bekerjasama. Maka dalam urusan kerja untuk menjayakan sesuatu program atau Pesaria itu, maka masing-masing ada pengagihan tugas dan masing-masing semua perlu saling menghormati, saling memaafi, saling bertoleransi, saling menolong untuk memastikan kerja-kerja Pesaria itu semua berjalan dengan lancar dan tak ada isu. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, begitu juga kursus-kursus yang dilalui. Saya pernah ingat lagi di satu kursus daripada saudara-saudara sekalian, pemuda-pemudi dari Permendan yang mengikuti kursus pemimpin muda di Pekananas. Dengan menyertai aktiviti itu, maka Syekh dapat lebih memahami betapa susah payahnya semua AJK menguruskan kerja mereka, mengadakan mesyuarat dan 1000 macam perkara. Syekh nampak. Dan Syekh juga nampak bagaimana pengorbanan seorang pemimpin, pengurus vihara dan juga AJK berganding bahu, bekerja sama kerana hanya dengan hati yang satu, iaitu menyempurnakan aktiviti yang telah dirancangkan. Rakan-rakan semeti sekalian, melalui banyak aktiviti, melalui fangsu cabang, kita melawat tauci, kita pun boleh lahir sifat empati. Kerana melalui hidup mereka, kita akan merasa bersyukur. Kita sudah sangat baik, kita sudah sangat bahagia. Sebab itu, kita jangan merungut lagi. Kita setiap hari kena ingatkan diri, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kansia Sangtian Ceri, bukan pada cakap, tapi pada setiap langkah yang kita jalankan itu patut menunjukkan kita memang sentiasa bersyukur. Bila kita bersyukur, maka setiap langkah, setiap kerja yang kita lakukan tu, dia dapat menunjukkan tahu yang disegani dan dicontohi dan perlu diikuti. Begitu juga rakan-rakan sekalian. Sebelum Syekh lupa, untuk melahirkan sifat empati, kita perlu makan sayur banyak. Vegetarian. Kita perlu makan vegetarian. Saya berharap jika pemuda-pemudi dan umat tahu telah mengamalkan vegetarian, maka saya di sini ucapkan tahniah dan teruskan perjuangan pada masa yang sama mempengaruhi rakan-rakan di sekitar, sama ada kenal tak kenal, kawan-kawan, sanak saudara, supaya amalkan vegetarian dalam kehidupan kita. Kerana bila kita amalkan vegetarian, bermakna kita amalkan sifat empati, jangan simpisi. Kerana bila kita makan binatang, bermakna binatang itu perlu disembelih. Betul? So saat binatang itu disembelih, dia akan cemas. Saat dia cemas, dia akan keluarkan toksin. Itu pertama. Yang kedua, bila kita sembelih seekor binatang, atau kita tak sembelih, kita pergi beli, sebenarnya dosa tak kita?
sebenarnya dosa juga. Walaupun kita bukan pembunuh, penyembelih, tetapi kita makan, kita juga berdosa. Kerana binatang-binatang ini juga ada ibu bapanya, ada adik-beradiknya. Sebab itu kita lihat daging, roh. Kita nampak dalam bahasa Cina, kita nampak yang Korean ada dua orang dalam perkataan ini, roh. Roh ni daging. Ada dua orang. Bermakna kita tak tahu binatang yang kita makan ini sama ada daripada saudara mara kita yang telah meninggal atau nenek moyang kita. Kita tak tahu. Okay? Jadi kita tidak sepatutnya makan daging kerana dia akan menjejaskan kesihatan dan dia juga akan menyebabkan kita kumpul dosa, bukan pahala. Dan bila binatang ini mati, seolah-olah mayat. Bila kita makan, dia masuk dalam perut kita, seolah-olah perut kita ialah keranda. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, ada seorang kawan yang berumur 35 tahun. Rakan ini pada usianya 35 tahun, dia telah sakit tenat. Dia seorang lelaki. Dia sakit tenat dan doktor telah maklum kepada beliau memang penyakitnya tidak boleh diubati lagi. Dan kawan saya ini, dia beritahu kita, hari ini dia masih hidup. Kenapa? Kerana pada masa dia umur 35 tahun, kawan usia, pada waktu dia umur 35 tahun, dia sudah sakit tenat. Kenapa sakit tenat? Kerana dia suka makan ketam. Dia suka makan ketam. Dan ketam ni memang sangat mahal. Tetapi dia sanggup makan kerana dia buka restoran. Dia sangat kaya. So, dia boleh makan seberapa banyak yang dia suka. Maka selepas 10 tahun, 20 tahun, sampailah masa dia 35 tahun, satu badan dia semua sakit. Dan doktor memang minta maaf, beritahu dia tak dapat diubati. Maka dalam bahasa Cina ada kata apa? Homa. Sema tak homa ni. Betul cuba. Tak ada jalan lain. Maka kawannya sudah beritahu dia, makanlah vegetarian. Tak ada jalan lain, tapi cuba tak mau makan daging. Okey? Testing. Cuba makan sayur. Makan sayur. Maka sejak hari itu, untuk mengembalikan nyawanya dengan sedikit harapan pun, kawan saya ini dia nak cuba. Sebab rakan-rakan di dunia ini, semua perkara kecil, nyawa paling penting, betul tanpa nyawa kita semua tak boleh buat. Tanpa nyawa kita tak boleh buat kerja amal. Kita tak boleh cong ikong. Kita tak boleh pergi bantu orang lain. Betul kan? Jadi akhirnya kawan telah beritahu dia makan sayur. Dia makan sayur. Dia tukar. Tukar. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Darah dia pun sudah ubah. Mula-mula memang tidak biasa. Tapi lepas 1 bulan, 2 bulan pun, dia rasa ringan. Dia rasa badannya ringan. Dan dia semakin sembuh, semakin sihat. Bila pergi jumpa doktor, doktor pun pelik. Masih hidup lagi? Lagi sihat. Kenapa? Kerana amalkan vegetarian. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, pendengar-pendengar atau sesiapa pun, sekiranya ada jodoh dapat melihat
video rakaman hari ini, Hoshe memang seru kepada rakan-rakan amalkan makanan sayur ini segera, secepat yang boleh. Tak usah nak tunggu-tunggu lagi. Okay? Dan bila cakap vegetarian, maka juga teringatlah Hoshe bahawa kita nak membantu orang. Kita bukan pakai cakap. Ada banyak cara kita boleh bantu. Dan kita nak galakkan kawan-kawan, saudara atau sesiapa pun untuk mengikuti kita makan sayur. Kerana kita tahu makan sayur boleh ubah nasib kita, boleh menggegarkan kesihatan kita, dan kita akan dapat banyak kuiran. Okey? Jadi dia punya kebaikan tu memang banyak, dan Hoshe memang tak dapat kemukakan, sampaikan masa ini, dan kelebihan dia memang banyak. Jadi bagaimana kita nak bantu supaya ramai orang ada sifat empati, supaya mereka makan banyak sayur. Dan salah satu cara ialah kita masak. Kita sudah pandai masak, kita masak, kita share dengan mereka. Kita masak banyak, kita kongsi dengan mereka. Nah, Hoshe masih ingat lagi semasa suami iaitu Suhanju memerintah, mereka satu keluarga pun tak pandai masak sayur, dan mereka memang tinggal di luar bandar. Tetapi Chen Xian Hanju dari Taiwan, dari banyak tempat, dan juga Hanju dari daerah lain, mereka bekerja sama. Mereka datang ke tempat tinggal Suhanju, beli sayur, beri bahan-bahan semua, dan masak makan bersama-sama. Itu pun satu cara untuk kita bantu, untuk kita memberi dorongan galakan kepada kawan-kawan kita, umat kita, supaya amalkan vegetarian. Okey, baik. Oleh kerana masa tidak mengizinkan, maka Hoshe sebelum berdiri, Hoshe menggunakan sebatang jalan Iqiao Dajiao Zui Ge Gongmian sebagai satu dorongan kepada Hoshe dan juga rakan-rakan semua. Okey. Sepanjang jalan, okey, sekiranya kita memandu kereta, okey, kita memandu kereta perjalanan yang jauh, tetapi apabila kita mendapati jalan itu sudah salah, itu telah dialami oleh Hoshe dan adik, di mana kita memang dari Melaka nak balik ke Keluang, tetapi sudah silap jalan, kita telah belok salah dan kita telah sampai Johor Bahru, dan Johor Bahru itu ialah tempat untuk masuk Singapura. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, ini bermakna beritahu kita, jika kita telah melalui jalan walau sejauh manapun, tetapi telah silap jalan, rakan-rakan, apa kita harus buat? Kita tak kira sudah berapa jauh, kita tak kira sudah berapa banyak kesalahan sudah buat, kita kena balik U-turn semula untuk balik ke pangkal jalan. Dan Tuhan Yang Maha Esa adalah seperti ibu bapa kita, di mana rumah dia sentiasa terbuka, seolah-olah apa, tak kira berapa salah kita telah buat, rumah kita sentiasa terbuka, ibu bapa sentiasa menyambut kita dengan penuh kasih sayang sepenuhnya. Begitu juga Tuhan Yang Maha Esa, yang tak pernah mengabaikan kita dan sentiasa mengampuni diri kita, dan sentiasa berdoa supaya kita umat-umat Tao gigih, aktif, dan betul-betul mengikuti ajaran Tao. Baiklah, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, hari ini Hoshe dalam video, rakaman video yang kedua ni,
Husye sedikit perkongsian, dan Husye memang harap itu sebagai untuk panduan untuk semua. Dan sekiranya contoh yang Husye bagi kongsi, sekiranya rasa sesuai maka jadilah panduan. Kalau rasa tak sesuai, maka kita ketepikan atau buang ke dalam tong sampah. Okey, dan semoga melalui pentas ini kita dapat belajar. Dan Husye memang merakamkan kesyukuran kerana atas usaha Chunja Tanju dan juga pasukan pemimpin dari Medan dan juga rakan-rakan yang tengah mendengar di depan video, maka Husye ada peluang untuk belajar. Betul jadi sekiranya tentu dalam percakapan penyampaian Husye tadi ada kesilapan, maka Husye minta Sangtian Sejui, Syenpo Sejui, dan itu merupakan kesilapan Husye Boshi. Okey, dan juga Husye juga memohon panitia-panitia dan juga tanjuran penceramah seperjuangan kita sama-sama memberi tunjuk ajar kepada Husye supaya Husye boleh buat penambahbaikan dan boleh semakin gigih dan jinjing, kita kata jinjing, dan berusaha lagi untuk kita semua. Okey, dan begitulah apa yang saya sampaikan hari ini, dan kita berjumpa lagi di video rakaman yang ketiga, iaitu kasih sayang dan juga keprihatinan memberi kita masa depan yang lebih cerah. Okey, terima kasih. Berjumpa lagi.